Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bagi Anda yang mungkin mengikuti channel ini selalunya, terima kasih. Bagi Anda yang kali pertama, tekan dulu butang subscribe. Kalau saya kata bahwa Perikatan Nasional akan berpecah dan akan dibubar tak lama lagi, mungkin Anda tersentak. Mungkin Anda akan kata mustahil. Tetapi apa yang dikatakan oleh netizen di luar juga disokong melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh salah seorang pemimpin besar Malaysia, yaitu Timbalan Perdana Menteri kita, yang mana Zahid mengatakan bahwa PAS dan bersatu kawin muta'ah, tunggu retak jadi belah. Itu yang Zahid katakan. Mungkin ramai yang marah, mungkin ramai yang mengutuk, mungkin ramai yang akan mengecam dengan kenyataan daripada Zahid Hamidi ini, yaitu Perikatan Nasional mungkin akan retak, mungkin akan bubar tak lama lagi. Ditambah pula, selepas beberapa hari, PAS telah bekerja sama ataupun melalui Hadi Awang dan beberapa pemimpinnya telah pun menunjukkan komitmen bersama dengan Tun Mahathir Mohamad yang sebenarnya sebelum ini ialah musuh ketat kepada Hadi Awang. Sehingga kan apa yang dikatakan oleh Zahid, PAS dan bersatu sebenarnya kawin muta'ah, tinggal tunggu retak jadi belah. Jadi kalau selama ini Hadi Awang seringkali mengatakan kerajaan ini akan tumbang, bahkan beliau meramalkan kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang tak lama lagi, dan ada yang mengatakan bukan kerajaan yang mau ditumbangkan tetapi Anwar Ibrahim sahaja. Makna kata mereka memang takut kepada Anwar Ibrahim, kerana Anwar Ibrahim ialah pemimpin yang berwibawa, yang memerangi rasuah. Menurut Zahid Hamidi, Presiden UMNO itu berkata Datuk Seri Ahmad Zahidi menjangkakan gabungan Perikatan Nasional PN, khususnya antara PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, tidak akan bertahan lama lagi, dengan menyifatkan hubungan kedua-duanya sebagai kawin muta'ah. Kita mendengar bahawa perkawinan muta'ah, kontrak atau sementara politik itu pasti dalam bentuk sementara. Banyak kali terbukti benar. Kata Zahid Hamidi, kita tunggulah apabila retak menjadi belah. Katanya ketika ditemui selepas sambutan ulang tahun UMNO ke-77 di Surau Ar-Rahman, Menara Datuk Pusat Dagangan Dunia Putra WTC KL dan pada Khamis. Sementara itu, Ahmad Zahid menegaskan bahawa UMNO memainkan peranan penting terutama dalam mewujudkan atau menyatukan pelbagai pertubuhan lebih 7 dekad lalu. 77 tahun lalu, pada tarikh yang sama, UMNO menyatukan pelbagai pertubuhan bukan untung. Jangan lupa sejarahnya, kata Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya dalam tempoh itu, UMNO berdepan pelbagai fitnah yang berusaha menjatuhkan parti itu. Namun, beliau meminta semua ahli parti Melayu terus mempercayai bahawa UMNO masih lagi relevan. Semangat nasionalisme tidak ditiupkan oleh jalanan, tetapi oleh istana. Di WTC ini kita berkumpul, tetapi dalam 7 dekad ini kita telah bergerak dalam pelbagai gelombang, kata beliau. UMNO berdepan pelbagai fitnah sehingga kita terperangkap dalam pilihan raya umum ke-15, namun UMNO masih relevan, kata beliau lagi. Dalam pada itu, beliau turut menggesa semua sayap dalam UMNO agar bersama-sama membina semua parti itu. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, UMNO mesti mencorakkan parti di mana generasi baru akan bangkit dan melakukan perubahan. Puteri, pemuda, wanita atau kita yang menjadi kumpulan veteran, kita mesti bersama-sama, kata Zahid Hamidi. Kita menghormati yang lama tetapi kita menyayangi yang baru. Saya harap generasi baru pemuda, puteri, wanita bersedia dari sekarang. Jangan lagi menggunakan kaedah konvensional, ujar beliau. Sambutan ulang tahun ke-77 UMNO itu dimulakan dengan solat maghrib dan bacaan surah Yasin. Antara pemimpin UMNO yang turut hadir adalah Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini memang membuka minda kita,
bahkan mungkin akan menimbulkan perdebatan. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen di bawah ini. Sila tulis apa pendapat kamu tentang ulasan daripada Zaid Hamidi ini, yaitu pas dan bersatu sebenarnya kawin mut'ah, tunggu retak jadi belah. Adakah benar dakwaan Zaid Hamidi ini bahawa Perikatan Nasional melalui PAS dan Bersatu akan menjadi retak tak lama lagi? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Baru 1 hari selepas Azam Baki disambung kontraknya menjadi ketua SPRM, sudah banyak perubahan, sudah banyak kekuatan, sudah banyak perkara yang boleh kita katakan terbaik. Walaupun mungkin Anda tidak setuju dengan saya, tetapi pada pendapat saya, apa yang dilakukan oleh SPRM sekarang adalah amat-amat rasional dan amat-amat membanggakan kita. Manakala tidak, begitu banyak tangkapan, pendakwaan dan juga pendedahan berkaitan rasuah yang berlaku di Malaysia yang kita tak pernah tahu, sekarang barulah kita tahu. Terkini, Azam Baki mengatakan, kalau Anda tak suka dengan saya, itu masalah kamu, kata Azam Baki. Beliau kata, kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya. Itu sesuatu yang saya suka. Apabila Azam Baki yang merupakan ketua kepada menangani rasuah yang di Malaysia, berlaku di Malaysia, beliau patut lebih garang lagi. Jangan peduli dengan apa orang kata. Kerana apa yang didedahkan oleh Azam Baki bahawa beliau kata, 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar negara boleh hilang akibat rasuah. Bayangkan saudara-saudara, kalau ini tidak ditangani dengan segera, kalau hal ini terus berterusan, terus menular dalam negara kita akan rugi 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar. Itu bukan satu jumlah yang kecil, itu satu jumlah yang besar. Itu uang yang boleh hilang akibat rasuah. Jadi kita sepatutnya bertindak dengan lebih agresif dan kita sepatutnya menyokong tindakan Azam Baki untuk menumpukan kes kepada kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Azam Baki mendedahkan bahawa setiap tahun 2 hingga 4% hilang itu berjumlah sehingga RM30 bilion hingga 40 bilion setahun. Bayangkan, Azam Baki dedahkan ini berjumlah hingga 30 hingga 40 bilion setahun yang melibatkan hilang akibat rasuah. Beliau kata sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya 10 bilion, itu sudah memadai. Kerana kata beliau, kamu juga boleh menggunakan uang itu untuk membayar bonus kepada rakyat. Kepada mereka yang menunggu-nunggu bonus setiap tahun, terutamanya para penjawat awam, kita harus mengerti bahawa perbuatan rasuah itu sebenarnya telah pun menyebabkan bonus yang kita sepatutnya dapat lebih banyak telah disakau oleh orang-orang yang makan rasuah. 10 bilion saja kalau dapat ditangani, itu sudah dapat memadai dan cukup untuk membayar bonus kepada rakyat. Betul lah tu. Ini satu perkara yang kita sokong. Ini satu perkara yang harus kita sokong. Dan jangan sampai 10 bilion itu hanya jatuh kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Rakyat Malaysia memerlukan 10 bilion itu untuk meneruskan hidup. Dan saudara-saudara, apa yang didedahkan oleh SPRM pada ketika ini amatlah mengejutkan kita. Apabila SPRM kata, SPRM hanya ikut undang-undang, bukan menekan atas faktor politik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah hari ini menegaskan bahawa setiap tindakannya sama ada semasa proses siasatan atau selepas pertuduhan adalah mengikut peruntukan undang-undang. Berdasarkan prinsip bebas, telus dan profesional, serta tidak sesekali bertujuan menekan mana-mana individu atas faktor politik. Dalam kenyataan hari ini, berhubung dakwaan seorang bekas menteri bahawa SPRM sengaja mengada-adakan siasatan bagi tujuan pertuduhan untuk mencemarkan namanya,
SPRM berkata kenyataan tersebut adalah tidak benar sama sekali serta telah menjejaskan imej Suruhanjaya. Semalam, bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa kes pertuduhan membabitkan ahli perniagaan SIM Cho Tiam yang turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan nama baiknya, Bersatu dan Perikatan Nasional. Hamzah turut mengesahkan beliau dipanggil SPRM semalam bagi memberi keterangan berkaitan satu kes pendakwaan membabitkan ahli perniagaan itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari yang sama. SPRM ingin menegaskan bahawa semua siasatan yang dijalankan adalah berdasarkan maklumat serta bukti-bukti sahih yang diperoleh oleh Suruhanjaya ini. Kertas-kertas siasatan yang telah dilengkapkan dengan penemuan elemen-elemen kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 serta akta berkaitan kemudian dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan sewajarnya menurut Suruhanjaya itu. Saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dengan kata-kata daripada SPRM ini bahawa SPRM harus ikut undang-undang dan bukan menekan atas faktor politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jawapan Hamzah Zainuddin selepas beliau telah pun diheret di dalam isu pertuduhan rasuah membabitkan RM15 juta. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe dan tolong share video ini supaya semua orang tahu perkembangan politik terkini di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan dengan satu pertuduhan di mahkamah yang mana melibatkan seorang ahli perniagaan Cina berbangsa Cina. Namun yang menggemparkan seluruh Malaysia ialah apabila bekas menteri di Kementerian Dalam Negeri Hamzah Zainuddin turut disebut nama, dan ini menimbulkan satu spekulasi polemik politik yang besar di Malaysia. Sehingga kan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa beliau hairan nama beliau diheret dalam pertuduhan rasuah. Sehingga kan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa beliau berkata beliau hairan dengan tindakan memetik namanya dalam pertuduhan terhadap seorang Datuk Seri semalam bertujuan untuk mencemarkan reputasi beliau. Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa pertuduhan rasuah terhadap individu bernama SIM Cho Tiam menyebutkan bahawa ia membabitkan projek-projek di bawah Kementerian Dalam Negeri semasa beliau menjadi menteri. Malah, pertuduhan tersebut juga menyebutkan nama beliau. Itulah yang janggal, kata Hamzah Zainuddin. Dan beliau hairan kenapa nama beliau disebutkan sedangkan beliau tiada pembabitan langsung. Masalahnya di dalam isu ini ialah, seperti yang dipersoalkan oleh Hamzah Zainuddin, mengapa tiba-tiba nama Hamzah Zainuddin ada di dalam pertuduhan tersebut. Tentulah bukan sengaja, bukan suka-suka untuk membuat sesuatu perkara itu. Lebih-lebih lagi ianya melibatkan undang-undang. Oleh sebab itu, bukan sepatutnya Hamzah Zainuddin yang bertanya, tetapi kitalah yang harus bertanya kepada Hamzah Zainuddin. Mengapa nama beliau disebut di dalam pertuduhan tersebut dan bukannya Hamzah Zainuddin yang bertanya mengapa nama beliau disebut dalam pertuduhan tersebut. Walau bagaimanapun kita berasa bersyukur kerana pertuduhan ini bukan dikenakan terhadap Hamzah Zainuddin. Beliau hanya dipanggil untuk siasatan lanjut. Selain itu, Hamzah Zainuddin mengatakan bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan tersebut, ia menyebut bahawa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi beliau kata apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan pada kenyataan media pada malam semalam. Hamzah Zainuddin juga berkata ketika mengulas 4 pertuduhan rasuah terhadap SIM di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam.
Atas satu pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah membabitkan 15 juta ringgit yang kononnya berlaku 2 tahun lalu. Berdasarkan 4 pertuduhan rasuah, lelaki berusia 63 tahun itu didakwa melakukan kesalahan itu antara Jun dan Julai 30, 2021 sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Hamzah juga menyoal kenapa kendaraannya direkam pada petang semalam bermula kira-kira jam 4.30 petang hingga 7 malam oleh pegawai SPRM selepas pertuduhan kertas SIM telah dibawa ke mahkamah. Pertuduhan yang mengheret nama saya ini jelas bertujuan untuk merosakkan nama baik saya, Bersatu dan Perikatan Nasional. Lebih-lebih lagi, timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kalangan pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional dakwa Hamzah Zainuddin lagi. Hamzah Zainuddin berkata namanya sengaja diheret dalam pertuduhan itu kerana kerajaan bimbang dengan kekuatan Perikatan Nasional dalam menghadapi pilihan raya akan datang. Saya juga faham ada pihak tertentu yang panik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini, tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu, kata Hamzah Zainuddin. Sementara itu, Hamzah turut mengucapkan tahniah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki setelah perkhidmatannya disambungkan selama setahun lagi. Namun katanya dia mengharapkan pelanjutan tempoh perkhidmatan itu tiada muslihat tertentu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.